Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara naqib, semua pimpinan kawasan, pimpinan Dewan Pemuda, pimpinan Pascawangan, mengurusi dan ahli-ahli jabatan kuasa Majelis Ketua Kampung, ahli-ahli Majelis Perbandaran dan Daerah, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Firman Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrah wal injil wal quran. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan membeli dari kalangan orang-orang yang beriman itu diri mereka dan harta benda mereka. Di mana diri orang-orang yang beriman dan harta benda orang-orang yang beriman sangatlah tinggi nilainya, ataupun sangatlah tinggi harganya, di mana harga diri orang yang beriman itu adalah syurga Allah. Juga harta benda orang-orang yang beriman itu juga ialah syurga Allah. Cumanya sama ada kita sedar ataupun tidak, siapa yang beriman kepada Allah, maka dia tidak akan menjual iman dia dengan harga yang murah. Segala pangkat kedudukan bukan harga keimanan. Kekayaan dan juga kedudukan bukan harga kepada iman kita. Sebab itu kalau kita nilai kembali ataupun kita menilai kembali iman kita ini harganya ialah keampunan Allah. Iman kita ini harganya ialah keridaan Allah. Iman kita ini harganya adalah surga Allah. Sebab itu kita melihat Allah menyebut di dalam ayat tadi daripada surah Taubah, bagi kita bila disebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, kita diperintahkan supaya berjihad atau berperang semata-mata untuk menegakkan agama Allah, semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Berjihad adalah amal. Amal ini datang daripada keimanan yang berada di dalam lubuk hati. Hati yang beriman itu akan menggerakkan anggotanya supaya anggota itu bekerja kepada Allah. Apabila dia menggerakkan anggota kita, sama ada anggota lidah maupun anggota mata ataupun anggota telinga ataupun anggota tangan ataupun anggota perut atau anggota alat kelamin ataupun anggota kaki, iman akan menggerakkan seluruh anggota itu supaya bekerja
semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu dipanggil amal. Dan jihad termasuk daripada amal yang saleh. Sembahyang juga termasuk daripada amal yang saleh. Puasa juga termasuk daripada amalan yang saleh. Memberi sumbangan, memberi derma, zakat, semuanya ini adalah amal yang saleh. Dengan sebab itu, kalau amalan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak datang daripada hati yang beriman kepada Allah, yang menggerakkan dia supaya melaksanakan perintah Allah, maka amalan itu dikira pura-pura. Amalan itu dikira olok-olok atau main-main. Pernah juga berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu rombongan datang berjumpa dengan Nabi, iaitu rombongan daripada Badawi. Allah abadikan kisah ini dalam surah Al-Hujurat. Firman-Nya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badawi datang berjumpa dengan Nabi, tujuan mereka nak beriman, nak masuk Islam. Tapi dia main, dia beritahu, kami dah beriman. Qalatil a'rab, telah berkata oleh orang-orang Arab, yakni orang-orang Arab Badawi, tempat kita Sakai Senang, yang tak ada rumah macam kita, pindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat, hidup cara jakun, bukan cara tamadun. Dia main kat Nabi, dia kata dia dah beriman. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, qul, katakanlah wa Muhammad, lam tu'min, kata kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu, tetapi katalah, aslamna, kami datang untuk menyerah diri. Datang dengan tujuan untuk menyerahkan diri mereka kepada Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, haram kata mereka. Apa yang diluluskan oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah, dari sudut amar dan nahi, Allah suruh dia buat, Allah cegah dia tinggal. Nabi kata, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, padahal iman belum lagi masuk di dalam lubuk hati kamu. Artinya iman itu tempatnya di dalam hati. Iman tak ada di kulit luar, dia tak ada pada anggota. Samalah juga yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ketika mana dia diseksa selepas ayah dan ibunya dibunuh, bila dipukul sehingga sampai hampir hilang akal. Kita tak ada secara tu. Kita beriman, dipukul, digodam, diseksa betul tu tak ada. Akhirnya mereka paksa dia berkata Muhammad adalah Nabi palsu. Dia kata, oleh kerana dia keluarga Abu Jahal daripada Bani Mahzum, Abu Jahal bebas, rongkai ikatan di tangan, di kaki. Bila dia sedar, dia terdengar di telinga dia sendiri, dia kata Muhammad Nabi palsu. Lalu dia menangis. Dia tengok kaki tangan dah tak ikat, dia berlari pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, iman saya binasa. Saya binasa pada hari ini. Rasul tanya, kenapa yang kamu menangis dan kamu sebut kamu binasa? Aku telah berkata engkau Nabi palsu. Nabi bertanya kepada dia, bagaimana hati engkau wahai Ammar? Jawab dengan Ammar, hatiku tetap beriman, engkau adalah seorang Rasulullah. Disebut gitu. Lalu Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nahl, man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maksudnya, barang sesiapa yang kufur sesudah dia beriman, maka dia kufur. Selepas dia
dia kufur sesudah dia beriman. Artinya dia beriman kepada dia kufur. Man kafara billahi min ba'di imani, maksudnya orang siapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia tetap akan kufur. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ayah dia pun dipaksa, akhirnya ayah dia tetap dengan keadaan dia. Dia tak berganja, dia tak berhela, dia tak memilih rukhsah. Akhirnya ayah dia dibunuh, iaitu Yasir bin Amir. Mak dia pun sama juga, Sumayyah binti Qayyad, sama juga. Tapi pendapat ulama yang ramai mengatakan bahawa Ammar bin Yasir ini memilih rukhsah. Bila turun ayat itu, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa supaya dia berkata sesuatu yang boleh menjadi murtad, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hati dia tenang beriman kepada Allah bahawa Nabi Muhammad itu memang utusan Allah, maka dia tidak kufur. Barulah dia diam selepas daripada itu, kerana jawapan yang diberi oleh Nabi SAW datang daripada langit sendiri, datang daripada Allah sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kesempatan ini saya ingin juga bercakap mengenai apa yang hari ini orang cakap mengenai tata tertib yang kita ambil kepada Datuk Hassan Ali. Saya juga nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua dan kisah peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun kemarau panjang. Kalau dalam kitab Sirah Ibnu Hisham saya baca peperangan Tabuk berlaku pada tahun yang ke-6. Atau dalam benar atau silap tak? Kalau sirah, ada sirah apa kitab apa nama ni? Sirah Ibnu Hisham saya baca, dia kata tahun yang ke-6 berlaku peperangan Tabuk. Orang yang tidak hadir dalam peperangan Tabuk ni bukan seorang, ramai, lebih daripada 80 orang. Tahun itulah yang Rasulullah berjanji untuk nak merasmikan sebuah masjid yang dibina oleh seorang Tok Lebai, nama Abu Amir Ar-Rahib. Jadi kebetulannya bila sampai di Tabuk, Rasulullah tanya, mana dia Ka'ab bin Malik, mana dia Hisham bin Umayyah, Hilal bin Umayyah, mana dia Murarah bin Rabi'. Masing-masing pekat cangak, memang tak ada sungguh. Hilal tak ada, Ka'ab tak ada, Murarah pun tak ada. 3 orang. Rasul tak sebut pun di had lain. Pada had lain tu puak munafik. Bila balik semua pakat bagi alasan, seorang bagi alasan, semua Rasul bebaskan. Tapi 3 orang ni tak bagi alasan. Dia kata kalau saya bagi alasan pun Allah Ta'ala tahu. Kalau saya bagi alasan pun Allah Ta'ala akan wahyukan kepada Nabi, dan Nabi kan tahu. Mereka tak bagi alasan. Akhirnya Rasulullah telah membuat keputusan pulau 3 orang ni, boikot 3 orang ni, mengarahkan seluruh umat Islam jangan bermuamalah dengan 3 orang ni. Jangan memberi salam kepada 3 orang ni. Jangan jawab salam kalau dia bagi salam. Sampai begitu sekali. Ka'ab bin Malik pergi tepi Rasulullah, dia bagi salam. Dia tengok mulut Rasulullah tak merumit pun, sehingga disebut dia duduk dalam dunia ni, dia berasa dunia ni lebih sempit daripada tapak tangannya. Dalam keadaan yang macam itu, datang wakil daripada Raja Khurasan.
untuk berjumpa dengan Ka'ab bin Malik, nak bawa Ka'ab pergi ke Khurasan. Tak ada dah negeri Khurasan lah ni. Negeri Khurasan ni pensyarah-pensyarah di universiti sebut sebahagian daripadanya Iran dan sebahagian daripada Afghan. Siapa Sabak lah? Tak ada. Negeri Intakiyah yang disebut dalam surah Yasin pun tak ada. La, yang ada Yaman. Sabak pun tak ada, Intakiyah pun tak ada. Yang ada Yaman. Baik Yaman Utara atau Yaman Selatan, samalah dengan yang ini. Tapi yang kata Ka'ab bin Malik, walaupun datang wakil daripada Raja Khurasan, kalau Muhammad sudah pulau dan baikot kamu, semua pengikut-pengikut Muhammad baikot kamu, Raja kami bersedia untuk menerima kamu menjadi rakyat di negeri Khurasan. Tapi Ka'ab bin Malik dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab keimanan dia. Dia bimbang, takut dia kena azab. Dia tak pergi. Masuk hari yang ke-40, Rasul hantar wakil, beritahu pada isteri Ka'ab, beritahu pada isteri Hilal, beritahu pada isteri Murarah, kamu mulai daripada malam ini jangan tidur dengan suami kamu. Agak-agak boleh tak muslimat kita taat kepada keputusan pimpinan seperti yang Rasul lakukan? Ka'ab bertanya kepada wakil itu, tapi wakil itu tak bercakap. Apakah Rasul suruh aku cerai isteri aku? Dia hanya isyarat dengan jari. Sebab Rasul tak bercakap, tak cakap. Ka'ab, Hilal, Murarah, ketiga-tiga orang ini menerima keputusan itu dengan baik. Tak tidur dengan isteri. Sebab isteri lebih taat kepada Rasulullah SAW. Walaupun mereka isteri kepada suami, perlu wajib taat kepada suami, tetapi taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada suami, taat kepada ayah, taat kepada ibu tidak mutlak. Selama mana ibu kita tidak menyuruh kepada perkara yang maksiat. Taat kepada pemerintah pun begitu juga. Sehinggalah masuk hari yang ke-50, turun ayat dalam surah Taubah, ayat 118 kalau tak silap saya, bermula dengan wa'ala thalatha kalau tak silap. Barulah para sahabat pergi panggil Ka'ab. Wahai Ka'ab, keluar. Barulah Ka'ab pergi berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan para sahabat. Dia menunggu keputusan daripada Allah, punya taat dan setianya kepada perjuangan Islam, kepada Islam itu sendiri. Apa yang berlaku kepada diri dia, dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Raja Khurasan tu bukan macam perkasa. Perkasa tu bukan kerajaan. Ini raja yang memerintah, raja yang berdaulat. Mai jemput Ka'ab bin Malik dan dua orang lagi. Kalau dah kamu tak lagi diterima oleh Muhammad dan juga pengikut dia, sila datang di negeri kami. Kami bagi perlindungan, kami bagi keistimewaan kepada kami. Belajarlah daripada sejarah bagaimana Ka'ab tunduk dan taat kepada Allah, menerima keputusan. Orang tak bercakap dengan dia, orang tak bermuamalah dengan dia, salam dia orang tak jawab, orang tak bagi salam langsung, senyum pun tidak, jangan kata bagi salam. Ka'ab merasakan dunia yang luas ini
dia rasa lebih sempit daripada tapak tangan dia. Tapak tangan dia rasa dunia yang luas sempit daripada tapak tangan dia. Tapi dia taat sampailah hari yang ke-50. Taubat dia diterima oleh Allah. Bila taubat dia diterima oleh Allah, Rasul arahkan para sahabat pergi panggil dia keluar. Bersahabatlah dengan dia, berbicaralah dengan dia, bermuamalahlah dengan dia. Baik, kalau kita boleh tak setara tu? Kita kena tanya iman kita. Iman yang kita selalu sebut bahawa iman itu bermula daripada tasdik dalam hati, membenarkan dalam hati, ikrar dengan lidah, iaitu ikrar 2 kalimah syahadah yang ada syarat-syarat dia. Syarat 2 kalimah syahadah itu ada, dan ada tuntutan yang dinamakan haqqus syahadatain, dan ada perkara yang merosakkan syahadah yang dinamakan nawaqidus syahadatain. Kalau yang ini, selama ini memanglah saya nak sebut pada tuan-tuan, iman antara seorang dengan seorang tak sama. Dan iman dia memang pasang surut. Kadang-kadang dia pasang, kadang-kadang dia surut. Kalau waktu dia pasang tu kita suruh bakui untuk derma dia bubuh 450 ringgit. Kata waktu dia surut terus kupang boleh tak buh. Waktu dia surut. Sebab itu saya baca dalam sebuah kitab tulisan Syekh Muhammad Saleh Utsaimin. Dia bagi penjelasan mengenai akidah, di mana iman yang ada di dalam hati ini, dia tak duduk diam di dalam hati. Memang sifat dia akan menggerakkan anggota lidah sentiasa menyebut nama Allah. Dia menggerakkan anggota lidah supaya anggota lidah itu berzikir, menyucikan Allah atau membersihkan Allah daripada segala kekurangan dan kelemahan. Yang menyebut subhanallah. Subhanallah yang lidah sebut itu bukan kata-kata mainan, bukan kata olok-olok, tetapi lidah yang menyebut itu adalah gerak daripada iman. Iman yang menggerakkan lidah dia supaya berkata begitu. Samalah juga kaki. Iman yang menggerakkan anggota kaki melangkah menuju tempat yang Allah Ta'ala ridha. Iman juga melarang kaki itu daripada melangkah menuju tempat yang Allah Ta'ala murka. Sebab itu iman senantiasa berfungsi begitu. Bila sebutkan iman dan jihad, jihad amal, dia mesti ada iman dahulu. Bermula daripada dia berputik di dalam hati. Maka bila ada iman, segala apa yang diperintahkan oleh Allah, baik sama ada ringan ataupun berat, kecil ataupun besar, dia akan laksanakan. Dan iman ini pula ada yang dia beriman pada perkara yang tak boleh lihat dengan mata kasar. Dia beriman dengan pahala dan dosa. Dia meninggalkan kerja-kerja dosa, dia melakukan kerja pahala. Bagi mereka yang berjuang, yang ada iman di dalam hati dia, bila dia beriman saja dengan perkara yang gaib, termasuk dosa pahala, maka kita tengok dia akan melaksanakan kerja untuk mendapat sebanyak mungkin pahala itu dengan baik. Dan dia akan menjauhkan diri daripada melakukan kerja-kerja dosa, walaupun dosa dan pahala itu tak dapat dilihat dengan mata kasar, yang disebut sebagai alladzina yu'minuna bil ghaib. Samalah juga dengan hisab di hari akhirat. Hisab di hari akhirat termasuk perkara gaib. Dia tahu bila dihisab di hari akhirat, macam mana yang dipesankan oleh Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum diri kamu dihisab di hadapan Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbangkanlah amalan kita ini sebelum amalan kita ditimbang di hadapan Allah. Hari yang sememangnya tak berguna lagi harta benda dan anak pinak.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna langsung harta benda dan anak pinak. Kita himpunlah harta benda kita bertimbun pun tak ada faedah. Berapa ribu juta yang kita himpun, buatlah rumah besar mana pun, seperti mana yang mana petang dia pergi ronda tengok rumah apa nama Mak Yaakob, rumah apa nama Mustafa Muhammad. Dia pergi ronda tengok rumah apa nama ni Jami'ah Bahrum. Pergi tengok rumah menteri tu, pergi tengok rumah menteri ni. Paling tidak pun tuan-tuan lalu di kawasan Pematang Start, di Kepala Batas, tengok rumah Datuk Lan. Adun biasa, buat rumah lebih daripada 2 juta. Dia ambil duit di mana? Untuk apa rumah yang besar ini? Kalau kita beriman, kalau kita masih ingat, ramai lagi yang memerlukan di kalangan kita yang masih perlu kita bagi sumbangan kepada dia. Tapi kita buat rumah beribu beratus juta. Untuk apa yang kita buat begitu? Sebab itu kekayaan yang ada bila kita sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tak berguna lagi harta benda dan anak pinak. Waktu tu baru kita tahu harta benda yang banyak tak berguna. Bila kita pejam saja mata, kita mati, harta yang bertimbun semua boleh ke orang. Harta yang boleh kat kita, yang wajib boleh pada kita ialah kain putih yang bawa bersama masuk dalam kubur. Itulah harta kita. Hak lain semua orang lain punya. Walaupun kita yang kumpul, walaupun kita yang himpun, semua boleh ke orang lain. Rumah yang cantik, yang indah, yang kita rasa cukup hebat rumah, hari-hari kita tawaf rumah tu nak tengok tak mana lagi yang patut kita buat penambahan. Tiba-tiba bila kita mati, 4 bulan 10 hari yang iddah isteri kita tak boleh kahwin lain. Selepas 4 bulan 10 hari isteri kita boleh kahwin. Rumah kita, Ustaz Fadil sebut, orang lain akan perhabis. Bukan kita perhabis, orang lain tolong perhabis. Itu bahasa Ustaz Fadil dalam ceramah dia, kalau kuliah dia akan, dalam usrah dia akan dia sebut, orang lain akan perhabis. Bukan dekat rumah orang lain perhabis, bini kita pun orang lain perhabis. Dia sebut tu dalam majlis usrah. Saya ingat Ayah Husin tahu, lalu kalau usrah dia sebut kau-kau macam tu. Baik, kalau begini semua kita boleh ingat, maka kita berjuang kerana Allah. Bukan kerana bila dah kita menang, kebetulan dah menang, dia tengok orang lain dapat habuan, orang ni tak dapat, orang ni dapat, datanglah SMS. Menang di Kedah, Asal Razak dapat ghanimah. Yang tulis SMS itu bukan sebarang orang, pimpinan Dewan Muslimat Negeri. Pak Cik Husin dapat ghanimah. Sedangkan yang berjuang ramai, tapi yang dapat harta ghanimah sikit. Saya nak sebut juga hal ini dalam peperangan Hunain. Selepas daripada penaklukan kota Mekah dalam tahun yang ke-8, Rasulullah membawa ikut bersama berjihad dalam peperangan Hunain orang yang baru masuk Islam. Macam selepas daripada kita menang, ramai masuk PAH. Kita tubuh cawangan di Kulim Menak Baru ni selepas kita menang 13 cawangan. Di Jerai selepas kita menang, tubuh cawangan 36 cawangan. Begitulah juga tempat lain. Pakat Meneru masuk. Siapa dia kata Meneru menerang pakat main. Samalah selepas daripada kemenangan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok manusia masuk berduyun-duyun. Lepas masuk tu pergi. Waktu pengagihan ghanimah, Rasulullah bagi kepada orang yang baru masuk Islam di kalangan orang-orang Mekah. Sedangkan orang Madinah tak bagi. Bising masih bisa cakap, tak adil lah cara Rasulullah bagi ghanimah.
Akhir sekali Rasul panggil kumpul semua orang Ansar. Rasul kata, kalau kamu nak harta ghanimah, aku boleh ambil ghanimah yang aku bagi kepada mereka dan bagi kepada kamu. Tetapi aku takkan pulang lagi ke Madinah. Aku duduk di tempat tumpah darah aku, iaitu di Mekah. Tetapi kalau kamu nakkan Rasulullah, maka aku akan balik semula ke Madinah. Selepas selesai semua penaklukan ketemukan selesai, penyusunan semula, ambil alih tugas dah selesai, dah dilantik gamna dan dah diatur tentang pegawai-pegawai yang nak tadbir di Mekah, aku akan balik sana. Kamu ada Rasulullah, mereka ada ghanimah. Yang mana satu kamu mau? Kalau kamu nak Rasulullah, maka aku bersama dengan kamu pulang. Kalau nak pada harta benda, ambillah harta benda aku boleh bagi, tapi aku nak duduk sini. Menangis orang Madinah. Menangis. Sebab mereka lupa nikmat yang ada bersama-sama dengan kerasulan Nabi Muhammad, yang ada bersama-sama dengan mereka. Yang mereka dulu berada dalam kegelapan jahiliyah, tiba-tiba datang Rasulullah, maka keuntungan mereka boleh duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka sedar bahawa betapa berharganya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan harta ghanimah. Sama juga dengan istri-istri Rasulullah yang menuntut perhiasan. Bila Umar bin Khattab mendengar salah seorang istri Rasulullah itu anak dia Hafsah, dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kamu cerai anakku Hafsah, sebab dia inginkan kepada perhiasan dunia. Dia lupa kata engkau Rasulullah. Dia tak nak Rasulullah, dia nak kekayaan dunia, dia nak perhiasan dunia. Berilah, cerai dia. Itu hebatnya iman Umar. Di dalam hal ini, kesimpulan kita bercakap dengan iman dan jihad, peganglah iman ini, terutama membenarkan dengan hati apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Allah. Yang kedua, kita ikrar dengan lidah kita. Segala apa yang kita benarkan itu kita ikrar dengan lidah. Sebab kita nak sebut ke semua perkara yang kita benarkan. Hati boleh membenarkan keseluruhan, tapi lidah tak disebut. Lidah hanya boleh sebut dalam simpulan yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yang aku yakini bahawa tiada ilah kecuali Allah, tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali Allah, dan aku yakini Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bila kita mengaku saja Allah itu Tuhan kita, artinya seluruh aktiviti kehidupan kita hanya bertuhankan kepada Allah. Bila mengaku Muhammad sebagai pesuruh Allah, pertama membenarkan diri Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar daripada Allah. Kemudian selepas daripada itu, mengingkari seluruh ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh selain daripada Nabi Muhammad. Setiap ajaran dan petunjuk yang berlawanan dengan ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, mesti kita ingkar, mesti kita kufur. Barulah benar iman yang ada di dalam hati. Dan kemudian melaksanakan dengan anggota, termasuklah jihad. Sebab itu bila disebut iman dan jihad, iman yang ada dalam lubuk hati menggerakkan anggota ini seberjihad bagi membela agama Allah, bagi mengangkat martabat agama Allah itu berada di mercunya yang sebenar. Itu yang dimaksudkan tadi dengan iman dan juga jihad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam penggulungan ini ianya mendatangkan faedah dan manfaat kepada kita bersama untuk meneruskan perjuangan. Dan perjuangan kita bukan mengharap untuk mendapat benda, bahkan benda kita bagi, dan benda kita itu berharga di sisi Allah, di mana harga benda kita itu adalah surga Allah, dan harga iman kita juga adalah harga diri kita yang beriman ini juga surga Allah. Bila sebut kata surga Allah, mendapat keampunan Allah, mendapat keridaan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu diterima kita sebagai hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.